Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita juga pada malam ini, selepas rasanya ada 2-3 kali kita take a break juga, sebab cuti Raya Cina, and then ialah bila cuti tu semua orang ramai yang nak balik kampung and then what so not, so saya rasa maybe better kita just take a break dulu, and then dan insyaAllah so kita sambung balik hari ni. Terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa dengan live ni. Kalau tak sempat tak apa, can always listen nanti lepas secara offline, okay? Tapi tajuk hari ni adalah kita nak bincang mengenai kanser dan juga ketidaksuburan ataupun infertility, okay? Seperti yang kita tahu, 4 hari bulan Februari adalah hari kanser sedunia. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk berbincang pasal apakah impak ketidaksuburan rawatan fertility kepada risiko dapat kanser. Okay, so seperti cara Insta live yang sebelum ni, apa yang saya buat ialah the first 30 minit ni kita akan bincang, saya akan cerita-cerita pasal tajuk hari tu, dan the next 30 minit yang keduanya kita akan jawab soalan-soalan, okey. So dan juga kepada penonton yang bertuah, okey, kita akan ada bagi satu soalan, okey, di pertengahan tu nanti kalau siapa yang dapat jawab dengan tepat yang first kali, kita akan hantar bioselenium kepada yang menjawab yang betul, okey. So admin akan take note dan kita akan umumkan at the end of the sesi live ni, okey. So tanpa melengahkan masa lagi, okey. So adakah ketidaksuburan itu meletakkan seseorang wanita atau lelaki itu mempunyai risiko yang lebih untuk mendapat kanser, okey. So ini adalah satu soalan yang luas, okey. So saya try to make it fokus and then try to address satu faktor kepada yang lain, okey. So kalau kita tengok dari segi kita punya perjalanan hidup, okey, in such a way that bila mengandung, okey, bila menyusu anak, okey, dia adalah faktor yang akan mengurangkan risiko seseorang wanita tu mendapat kanser, terutamanya bagi mereka yang contohnya ada kanser risiko kepada kanser payudara, breast cancer, risiko kepada ovarian cancer, risiko kepada kanser rahim, okey. So bila seseorang wanita tu mengandung dan juga menyusu, ini adalah merupakan secara alami di mana ianya boleh menurunkan risiko mendapat kanser tersebut, okey. Jadi ianya adalah protektif, okey. Contohnya seperti menyusu, okey. Kalau menyusu dengan lebih daripada 1 tahun, dia akan boleh mengurangkan risiko seorang wanita tu mendapat breast cancer, okey. Begitu juga kalau mengandung, okey. And then sekiranya seorang wanita tu mengandung, risiko dia untuk mendapat kanser payudara, kanser ovary akan rendah, dan efek dia berganda setiap kali dia mengandung, setiap kali dia melahirkan anak, okey. Jadi kalau kita tengok dalam kalau kita Google, kalaupun kita tengok buku teks ke apa, apakah faktor ataupun risiko yang meningkatkan seseorang itu mendapat kanser, ini termasuklah bagi wanita yang tidak pernah mengandung, yang tidak menyusukan anak, kanser risiko itu akan meningkat, okey. So itu adalah secara natural, ataupun jadi kalau kita boleh rumuskan, bila kita mengandung, bila kita menyusu, dia boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan kanser payudara, kanser ovary, kanser rahim, okey. So kita dapati ini kedua-duanya mengandung dan menyusu adalah protective effect, okey. Dan juga efek dia meningkat setiap kali kita mengandung, melahirkan, risiko tu akan menurun lebih banyak kalau kita bandingkan kalau sekali sahaja, dan juga sekiranya mengandung pada usia muda, risiko untuk mendapat kanser pun akan rendah, okey. So usia ibu masa mengandung pun memainkan peranan yang penting, okey. So that's why bila kita
boleh mengandung, ya, bila kita ada kesukaran untuk mengandung, kita cuba buat rawatan dan ini boleh memberikan kesan masa panjang. Okey, so hopefully yang tu akan basically akan dapat jelas, ya. Namun begitu, kenapa apa faktor ketidaksuburan itself boleh meletakkan kita pada risiko yang tinggi. Contohnya wanita yang PCOS, ya, polycystic ovary. Okey, seperti yang kita tahu, wanita yang PCOS, period dia boleh menjadi tak menentu. Bila period dia tak menentu, dinding rahim tu tak jatuh ataupun the shedding effect ataupun penukaran lapisan dinding rahim tu tak berlaku dengan pada waktu kerap. Sepatutnya setiap bulan dapat period, tapi dia tak dapat period. Okey, dia dapat period mungkin sekali 2-3 bulan, ataupun dia dapat period maybe sekali setahun. Okey, jadi lapisan dinding rahim tu tak ditukar, maka lapisan tu menjadi menebal, ya. Jadi sel-sel tu tak bertukar. So kalau ini kita biarkan pada masa yang panjang, okey, ia menyebabkan ada risiko mendapat sel dinding rahim yang tak sihat ataupun apa yang dipanggil sebagai hyperplasia. Okey, dan sekiranya kalau kita biarkan juga tak ada period yang regular, yang tidak datang setiap bulan, dan kita biarkan untuk jangka masa yang panjang, dia boleh mendapat risiko mendapat kanser rahim, ya. So itu kita tahu bagi wanita yang PCOS memang ada long term punya efek. Okey, so bila kita buat rawatan fertility, kita nak pastikan period tu datang, ya. Pastikan dinding rahim tu tak tebal, ya. Pastikan dia insya-Allah boleh mengandung. So ia akan menurunkan risiko untuk mendapat kanser tu. So in other words, rawatan fertility ataupun bila period kita tu datang setiap bulan, datang dengan regular, itu adalah protective effect untuk jangka masa yang panjang. Okey, so itu yang kita tahu. Ada juga data menunjukkan wanita yang PCOS boleh mempunyai risiko mendapat ovarian cancer yang tertentu. Okey, so yang itu juga boleh berlaku. Okay? So bagi mereka yang PCOS, saya nak sarankan dia adalah macam seolah-olah early sign, di mana we have to do something untuk our long term punya health, not just untuk dapatkan zuriat, tetapi lebih kepada kesihatan kita pada masa akan datang juga. Okay? Begitu juga dengan wanita yang ada endometrioma. Okay? So endometrioma seperti yang kita tahu adalah daripada penyakit endometriosis, di mana sel di dalam rahim tu, di dalam dinding rahim berada di luar. Ya, dia boleh ada dekat tube, dia boleh ada dekat ovary, ya, di mana bila dia berada di dalam ovary, dia menjadi cyst ataupun ada darah period yang terkumpul dalam ovary. So makin lama dia jadi cyst, makin lama boleh jadi besar. Okey, so dia dapati dalam kajian, mendapati wanita yang ada endometriosis, terutamanya ada endometrioma, ada risiko mendapat kanser ovary, ya. So dia punya peningkatan risiko tu dalam 1 hingga 2 kali ganda. Okey, dalam 1 hingga 2% peningkatan, ya. So itu yang kita perlu berhati-hati bila ada endometrioma, ya, ada endometriosis. Mungkin kena pantau, ya, dari masa ke semasa untuk pastikan saiz cyst tu tak besar, ya, tak menjadi sel kanser macam tu. Okey, so itu yang kita dapat tahu dari segi rawatan wanita yang mengalami ketidaksuburan disebabkan oleh PCOS ataupun disebabkan oleh endometriosis tersebut. Ada juga persoalan yang bertanyakan, doktor, ada tak risiko kalau kita ambil fertility treatment, ada tak risiko dapat kanser pada masa akan datang? Okay, so basically ada banyak kajian yang menunjuk yang mengkaji mengenai aspek ni. Rawatan fertility, kita bagi hormon dos tinggi, ya, kita paksa ataupun kita suruh rangsang semua telur-telur dekat ovary tu, boleh tak? Ada tak risiko dapat kanser nanti? Okey, ada tak beberapa limit, berapa kali yang boleh buat rawatan IVF contohnya? Okey, katakan kalau sekali okey, kalau 2, 3 kali, 4 kali boleh ke? Ada tak risiko tu? So basically tadi kita tengok dari segi kajian at the moment, okey,
buat masa ini, seperti yang kita tahu, rawatan fertility ni usia dia baru 42 tahun, 43 tahun, okey, tak panjang, okey. So far data tak menunjukkan bila buat rawatan fertility meningkatkan risiko seseorang itu mendapat breast cancer ataupun ovarian cancer ataupun kanser rahim, okey. Tak ada lagi data yang menunjukkan direct effect yang rawatan fertility itulah menyebabkan kanser. Namun begitu, okey, sebab kenapa susah nak tunjuk, sebab kita tahu ketidaksuburan itself meletakkan seseorang itu berisiko lebih mendapat kanser. Maka dari segi rawatan fertility, adakah itu menyebabkan risiko kanser tu? Tidak semestinya, ya. So itu yang kita kena faham, kerana sebab rawatan fertility tu dia macam satu kitaran je, dia dalam masa yang pendek, okey. Mungkin dalam 10 hari kita bagi rawatan hormon tu, ya. Dia bukanlah pada satu jangka masa yang panjang, okey. So that's why kajian so far menunjukkan tidak ada apa-apa risiko ke arah kanser. Namun begitu, kita perlukan banyak lagi data, banyak lagi analisis, sebab so far data adalah hanya sampai 43 tahun, okey. Bagaimana pula dengan kaum lelaki, ya? Okey, so kita dapati, okey, kalau kita tengok lelaki yang bilangan spermanya kurang dalam air mani, contohnya dia orang panggil OATS, ya, oligoteratoastenospermia, ya, ramai yang kata OATS, ataupun yang tak ada sperma dalam air mani yang kita panggil sebagai azoospermia, ya. Didapati mereka mempunyai risiko yang lebih, especially mendapat kanser testis dan juga ataupun prostat, ya. So bagi mereka lelaki yang mengalami masalah OATS, ya, ataupun azoospermia, okey, digalakkan yes, datang buat rawatan fertility, namun selepas itu pantau, ya, mungkin buat check up, ya, beberapa, mungkin setahun sekali, pastikan tak ada apa-apa bengkak ataupun ketumbuhan di testis, ataupun buat ultrasound testis ataupun prostat mereka, agar kita boleh detect awal kalau ada, okey. Ini adalah daripada data. So dari segi rawatan ataupun klinik fertility, kita kena war-warkan kepada mereka lelaki yang mempunyai masalah sperma ataupun yang tiada sperma dalam air mani, ada konsekuen, ada impak jangka masa panjang yang boleh berlaku. Dari situ kita bagi sort of like penerangan, dan supaya mereka boleh pantau kesihatan akan masa datang. Okay, so itu yang kita dapat tahu dari segi rawatan impak ketidaksuburan ni dan juga risiko kanser. Okay, so ramai yang kata, doktor, kalau macam tu is always a bad news, ya. Ini tak, kenapa kita dibebani dengan banyak sangat perkara, dah lah sekarang susah nak mengandung, and then jangka masa akan datang, jangka panjang pun ada risiko kanser ni, ya. Yes, in a way memang kita rasa macam upset lah, macam it's not dapat macam dua jeopardy, macam tapi kalau kita tengok dari segi positivity dia, daripada positive aspect dia, ya kita tahu dari awal, okay, so we can do something about it. Okay, contohnya kalau wanita tu PCOS, okay, kita can do something about it. Kita make sure kita dapat period setiap bulan, kita pastikan period kita lancar, maybe kita boleh pantau dari masa ke semasa macam mana, so dia macam dapat early warning. Okay, sama juga wanita yang ada endometrioma, ada endometriosis. Okay, begitu juga yang wanita yang ada kesukaran untuk mengandung, kalau boleh cuba untuk mengandung dan cuba menyusu, dengan pada kadar waktu yang more than 1 year, for example, untuk reducekan risiko jangka masa panjang seperti breast cancer ataupun kanser ovary ataupun kanser rahim. Okay, so bagi mereka yang tak ada rezeki, sekiranya sudah lepas pada waktu yang boleh menghamil, contohnya umur 45 tahun ke atas, ataupun result telur teramat kurang, dan mereka hentikan rawatan fertility dan
meneruskan hidup mereka. Mungkin mereka boleh pantau dari masa ke semasa, ya, buat ujian health screening, ya, dan perhatikan kitaran haid mereka, mungkin buat ultrasound dari masa ke semasa untuk be more proactive, supaya kita boleh pantau kesihatan kita. Alright, so I think bukan kita boleh pilih, ya, but kita boleh always see apa yang positif, apa yang kita boleh proaktif, langkah yang kita boleh ambil supaya kita boleh be in control, kita boleh pantau dan kurangkan risiko mendapat kanser ni. Okay, so I think pendek saja, ya, I think for apa yang kita nak sharekan masa ini. Kalau kita share dengan banyak lagi, ada banyak lah, kalau kajian dengan lebih detail, berapa kali ganda, berapa apa sebabnya, ya. So tapi I think kita tak akan go into detail sebab kadang-kadang ianya pun terlalu banyak fakta mengelirukan. So I think kita just keep it simple. Okay, dan seterusnya apa yang saya akan buat ialah saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan di sini. Okay, and then pada masa sama kalau ada apa-apa nak tanya, tak kisahlah dari segi tajuk yang sama ke hari ni ataupun apa-apa yang nak ditanyakan mengenai rawatan fertility tu, semua tu saya cuba akan jawab, ya. Okey. So soalan yang pertama, okey, adalah Puan Syaz _03, dok, betul ke polip kat rahim tu adalah adik kepada kanser? Okey. So apa tu polip? Okey. So polip tu adalah macam orang kata isi lebih, ya. Kalau dekat kulit tu macam skin tag, macam dekat dinding rahim tu macam isi lebih, selalunya dia macam bentuk bulat macam tu, ya, dia ada tangkai dia, ya. So selalunya polip ni bukanlah kanser, dan dia bukanlah pre-cancerous, maksudnya bukanlah sel yang abnormal yang at one stage nanti dia akan jadi bertukar kanser, tidak. Okey, kalau adakah itu adik kepada kanser? Tak, dia tak ada kaitan dengan kanser. Okey, so polip adalah satu, kalau bahasa orang putih dia kata benign, ya, maksudnya bukan kanser, ya, adalah satu ketumbuhan yang boleh berada di dalam rahim atau di dinding rahim tu. Apa isunya dengan polip? Dia boleh, especially kalau dia lebih daripada satu, saiz dia 1 cm and above, ya, dia boleh mengganggu dengan penempelan embrio tersebut. Okay, so selalunya kalau kita buat scan di awal period, sometimes kalau polip tu besar kita boleh nampak. Okay, namun begitu kadang-kadang bila kita scan lagi masa pertengahan kitaran kita, masa waktu subuh, di mana dinding rahim tu ada macam 3 line, dia panggil trilamina. Kalau ada polip, kita nampak ada bulat antara dinding depan dengan dinding belakang. So sometimes kita nampak lebih jelas di pertengahan cycle, bergantung kepada saiz polip tersebut. Okey, so kadang-kadang masa awal kitaran masa scan kita tak nampak, tapi kadang-kadang tengah kitaran baru kita nampak. Okey, so itu antara perkara yang boleh berlaku, dan selalunya kalau ada polip, apa kita galakkan adalah untuk buang polip tersebut sebelum kita especially membuat embryo transfer. Okay, so selalunya kalau kita nampak di awal kitaran, sometimes kita kata okay puan, maybe kita buang polip dahulu baru kita start rawatan IVF atau baru kita start IUI sebab kita dapat detect. Tapi kadang-kadang kita tak nampak, di pertengahan cycle baru kita nampak, dan masa tu kita akan bagi tahu couple kita tak boleh buat fresh transfer, kita lebih ke arah frozen embryo transfer, tapi mungkin kita kena buang polip ni dulu. So macam mana polip ni kita buang? Selalunya kita akan buat, kita panggil hysteroskopi, di mana kita masukkan kamera ke dalam rahim. Okey, kita nampak kat mana polip tu, dan kita akan cuba buang polip tersebut dengan alat sekarang ni ada dipanggil bigati, dia macam dia sedut dan juga dia trim polip tersebut. Okey, so tengok kepada kesesuaian, so kita akan buat macam tu.
dan selepas tu kita akan follow up, pastikan HPE ataupun result daripada makmal yang kita hantar sampel polip tu dia confirmkan polip sebelum kita buat embryo transfer. Okey, so polip bukan satu sejenis kanser, dia bukan pre-cancer, jadi tak perlu risau dari segi isu tersebut. Namun kita kena buang sebab kita dapati ianya boleh mengganggu dengan penempelan embrio. Okey, so itu yang isunya. Seterusnya, Puan Nur Syuhada Ismail, salam doktor, ada tak possibility terus pregnant after bigati shaving, tengah tunggu period tak datang-datang, so check UPT dah berlan, sepatutnya next month FET. Saya operate 5 bulan 1 and period tak datang, takut chemical ke? Okay, so that's why ada juga di mana bila kita buang polip, okay, and then kita bagi follow up, lepas tu tunggu period nak buat frozen embryo transfer, okay, tapi period tak datang, so tengok-tengok dia dah pregnant. So ada kes begini ya puan, kalau betul UPT tu positif, alhamdulillah, okay, saya sarankan puan inform doktor, okay, mungkin doktor nak bagi ubat kuatkan rahim macam Dufaston, ubat progesteron nak bantu kuatkan rahim lah, orang Melayu selalu cakap macam tu, okay. Dan maybe kita boleh scan dalam masa 2 minggu lagi, masa tu pun dalam 6 minggu contohnya, untuk kita pastikan kantung tu berada dalam rahim dan berapa saiz kantung tu sama tak dengan 6 minggu. Dan lepas tu usually kita akan jumpa every 2 weeks sampai maybe 8 atau 10 minggu macam tu. So ada beberapa kes juga yang macam ni, so sebelum kita buat hysteroscopy buang polip, tengok pregnant, ada juga yang dah buat IVF, kita buang polip, nak tunggu period tak datang-datang, tengok pregnant, so tak, embrio tu simpan lagi. So ada berlaku macam ni. Okay, seterusnya ialah puan NRL NBILKH, doktor, kalau makan suplemen Evening Primrose boleh betulkan hormon ke? So suplemen Evening Primrose basically adalah sejenis suplemen, okay. Dari segi medical kita nak tengok kenapa period tu tak menentu dulu, okay. Adakah disebabkan PCOS, adakah disebabkan faktor-faktor lain, okay. So kalau kita tahu apa sebabnya period tu tak tentu, selalunya kita akan try ubati PCOS rather than ambil suplemen yang Evening Primrose ni, okay. So dari segi medical kita tak galakkan ambil, okay, sebab kita nak tahu kenapa period tu tak regular dan apa yang boleh kita buat untuk bagi period tu regular, okay. So itu yang kita galakkan. Puan Atira Sakul Wari, salam doktor, saya nak buat rawatan kesuburan dan saya tak ada masalah apa-apa. Doktor minta saya teruskan konsum asid folik sahaja. Soalan saya, bolehkah saya ambil suplemen lain? Suplemennya apa yang perlu diambil? Okay, so basically bergantung pun apa, sometimes dari segi suplemen untuk ibu, untuk wanita yang nak mengandung, kita galakkan ambil folic acid, vitamin D, okay. So itu adalah dua suplemen yang kita galakkan ambil. Dia bukanlah untuk kesuburan, tapi adalah untuk persediaan mengandung, sebab bila bayi hamil berada dalam rahim pada awal kandungan kan, ia memerlukan asid folik dengan vitamin D pada awal. So sometimes kita tak perasan kita mengandung, sekali kita tak ambil folic acid dan vitamin D. So folic acid tu penting untuk pembesaran akar saraf tunjang dia. Okey, dia panggil elakkan spina bifida berlaku. So diperlukan di awal kandungan. So sometimes ramai ibu yang tak perasan dia mengandung, so that's why kita galakkan ambil 3 bulan sebelum plan untuk mengandung, so dari segi rawatan kesuburan, okey, kalau kita dah mencuba mungkin setahun dan kita check semuanya normal, alhamdulillah, ini adalah kita categorizekan sebagai apa yang kita panggil unexplained subfertility. Okay, unexplained subfertility maksudnya apa? Kita buat ujian sperma normal, kita buat scan normal, kita check tube normal, tapi tak ada rezeki lagi. So kalau ini yang berlaku, so selalunya adalah kita akan teruskan dengan rawatan fertility, seperti sama ada kita mungkin buat IUI, okay, ataupun IVF, bergantung kepada faktor usia, faktor-faktor yang lain. Sebab kenapa kita categorizekan sebagai unexplained? Sebab test yang kita ada adalah limited. Kita tengok sperm dari segi
kuantiti dia, berapa bilangan, berapa pergerakan dia, berapa macam mana bentuk dia. Okey, tapi kita tak ada test yang kita boleh check keupayaan sperm tu untuk bersenyawa dengan telur. Dari segi kualiti tu teramat terhad. Kita dari segi wanita pun kita buat scan, nampak rahim, nampak bentuk normal, kita nampak bilangan folikel tu bagus, tube tak block, tetapi kita tak boleh nak check sama ada telur tu berkualiti tak, boleh tak disenyawakan contohnya. Okey, bila bersenyawa menjadi tak embrio, berapa sel tu, pembahagian tu normal ke tak. So itu antara perkara yang kita tak boleh nak nampak dengan hanya test dari segi scan, ujian darah ataupun ujian sperma, sebab semua tu adalah kuantitatif punya assessment, bukan quality. So ini yang kita panggil categorize sebagai unexplained, bukan sebab kita tak boleh tak ada faktor bukan sebab kita tak ada isu, lebih kepada test yang ada tu adalah limited, ya. So selalunya kalau situasi macam ni kita akan go ahead, kita start rawatan. Okey, kita tak nak tunggu lagi. Okey. So seterusnya ialah Puan D. Dayana Arisa. Doktor, bacaan CA125 300 bahaya tak? Okey. So CA125 adalah satu protein ataupun biomarker ujian darah yang basically lebih ke arah kalau ada inflamasi, kalau ada iritasi dekat dalam pelvis contohnya, dan juga adalah tumor marker kepada ke arah contohnya kanser ovary. Okey. So tak silap saya tengok makmal lab dia punya level yang normal adalah 35 ke bawah. Okey. Selalunya kita ada juga dulu pantau endometriosis dengan CA125. Okey. So kalau CA125 tu raise ataupun tinggi, kita suspect endometriosis dia aktif contohnya. Okey. Sebab endometriosis ni sometimes kita tak boleh nampak dengan scan, kita boleh nampak dengan symptoms, kita boleh nampak dengan laparoskopi, dengan buat operation tu, tapi antara cara yang diorang propose adalah buat ujian CA125. Yes, kalau 300 tu tinggi, okey. Tapi kalau lah cancer, usually dia akan lebih tinggi daripada tu, but kita tak boleh nak decide dengan hanya level tu sahaja. So kita kena tengok symptoms lain, contohnya ada tak cyst, ya. Ada berapa besar cyst tu, berapa banyak cyst tu ada, ya. Adakah cyst tu nampak macam air, ataupun ada tak diorang panggil solid, ya, macam solid komponen, macam ada isi dalam tu. So sometimes kena buat ujian yang lebih menyeluruh untuk kita buat keputusan sama ada dia berbahaya ataupun tak. Okey. So minta puan dengan suami bincang dengan doktor dan discuss sama ada apakah impact level ni, ya, dia tak normal, dia tinggi sedikit tapi tak tinggi sangat. So ada tak apa-apa yang perlu dibuat selebih daripada itu. Okey. Sebab saya tak boleh nak conclude daripada sini, kita kena tengok dengan lebih menyeluruh ataupun holistik. Okey. Seterusnya ialah Puan Laila Azwa. Asalnya doktor, rawatan endometrial scratching tu boleh meningkatkan kehamilan ke? Endometrial scratching. So endometrial scratching ni apa dia isunya? Apa yang mereka buat adalah mereka basically kita irritate ataupun kita macam stimulate dinding rahim tu, ya. Ini selalunya kita akan buat sekiranya contohnya bila kita letak embrio tu tak melekat, kita buat FET, frozen embryo transfer, beberapa kali tak melekat. So kita basically nak tahu kenapa dinding rahim, ada ke masalah dengan dinding rahim, ada ke masalah kenapa embrio ni tak melekat walaupun embrio tu good quality. Okay. So ini antara ikhtiar ataupun yang kita panggil sebagai add-ons. Add-ons tu maksudnya extra things yang kita akan buat untuk meningkatkan chance untuk mengandung bagi mereka yang berkali-kali kita buat embryo transfer tak melekat. Seperti yang kita tahu, embryo transfer tu adalah stage yang terakhir, dan kat situlah ramai yang tak berjaya untuk mengandung, ya. Kat situ yang ramai yang jatuh, ya, kat situ. So dia adalah satu area ataupun keadaan macam black box dalam IVF, sebab bila kita letak embrio tu kita tak boleh nak pantau
until 10 hari yang akan datang contohnya. Okey, sebab kita tak boleh nak check ada tak reaction, ada tak penempelan, ada tak penerimaan dinding rahim. Apa yang silap, adakah embrio, adakah dinding rahim, ataupun adakah kedua-duanya, adakah disebabkan antibody contohnya. So di sinilah datangnya add-on. So add-on termasuklah bagi steroid, termasuklah bagi aspirin contohnya, termasuklah buat endometrial scratching untuk meningkatkan. So bergantung kepada kena bincang dengan jelas dengan lebih detail dengan doktor. So setengah doktor dia basically ikhtiar dengan endometrial scratching bila kita dah buat yang lain semua nampak normal contohnya. Okey, ada juga yang tidak melakukan endometrial scratching ni sebab kajian tidak menunjukkan yang ianya meningkatkan chance mengandung. Okey, so situasi ni a bit complicated, so kena bincang dengan doktor ada tak apa-apa lagi pilihan selain pada endometrial scratching. Contohnya check genetik embrio tersebut, sama ada nak tahu embrio tu euploid ke ataupun aneuploid, maksudnya dia tak bilangan kromosomnya tak normal, ataupun ada mix, dia panggil mosaic. Okey, so dari segi kajian genetic testing might be a good option pilihan. Namun bila kita buat genetic testing tu akan meningkatkan kos yang tinggi. So bila kita nak aplikasikan dalam keadaan masyarakat may not be applicable sebab kos dia double double IVF tu. Contohnya IVF biasa saja tanpa genetik dalam maybe 14-17 ribu, tapi bila dengan genetik akan naik sampai 30 ribu. So tak semua orang mampu buat yang tu. So apa pilihan yang lain yang ada? So that's when endometrial scratching tu datang. Okay, so teorinya ialah bila kita scratch dinding rahim tu, dia akan rangsang endometrium untuk menerima embrio tu dengan lebih baik. Okay, badan kajian dia basically ada yang menunjukkan ada kebaikan, ada yang tidak. So kat situ isunya. Okay, so mohon bincang dengan doktor. Okay, dan tengok ada tak apa-apa pilihan yang lain. Okay, sejauh mana endometrial scratching ni applicable in your situation. So that's when kita boleh buat keputusan yang lebih baik. Okay, seterusnya ialah Siti Nazaria. Naz, boleh terangkan tak tentang period tak teratur, macam lewat 3-4 hari tu normal ke dok? So kalau lewat 3-4 hari tu normal, so don't worry. Okay, sebab kita badan kita ni bukan macam switch on off. Okay, dia macam ada rhythm dia. So hormon pun naik perlahan and then turun perlahan macam tu. Okay, so 3-4 hari, 1-2 hari okay. Alright, tapi kalau macam lambat seminggu, lambat 2 minggu, okay, then kita kena pantau dengan lebih. Okay, ataupun tak datang sebulan, then definitely that is irregular. Okay, so sometimes kita boleh perasan, oh dulu period kita every 28 days datang, lepas tu 30 hari, lepas tu lama-lama dia stretch sampai 40 hari. Okay, what's going on? So then kita selalunya lah berat badan yang memainkan peranan yang penting dalam sama ada period kita teratur ataupun tak. Okay, so itu kena mohon check ataupun pantau. Alright, okay. Seterusnya ialah Puan Linda Ghazali. Dok, kalau kerak senggugut, adakah kurang chances untuk pregnant? Semua test hormon dah buat, alhamdulillah dah sekarang bos, alhamdulillah normal hormon kami. Okey, senggugut ni basically yang apa yang kita risaukan adalah lebih kepada sama ada dia ada endometriosis ke tak. Okey, sebab antara salah satu simptom seseorang wanita tu ada endometriosis, dia ada senggugut yang kuat, ya. Tapi tak semestinya wanita yang tak ada senggugut tak ada endometriosis. Okey, so dia bukanlah simptom yang perlu ada untuk ada endometriosis tu. Okey, so boleh tak seorang wanita tu mengalami senggugut tapi dia tak ada endometriosis pun boleh juga. Okey, so basically apa yang kita galakkan ialah bila dah buat check hormon ataupun buat scan, ya, kita tak nampak ada cyst, tak ada apa, tak nampaknya ada endometriosis, ya. So selalunya kita
tengok senggugut tu. Kalau senggugut tu boleh acceptable, maksudnya ambil Panadol dah kurang, tak adalah sampai ambil MC, ataupun sampai tak boleh lakukan pekerjaan ataupun kerja harian, dan that might be within a normal limits. Okay? Tapi kalau senggugut tu sampai menyebabkan sakit yang teramat, tak boleh buat kerja, dan ataupun kena ambil MC ke, kena pergi emergency ke, ambil ubat cocok bagi kurang sakit, then we have to do something about it. Sometimes kita terpaksa buat ujian dipanggil laparoskopi, pembedahan minor yang tebuk-tebuk tu, nak tengok kat dalam ada endometriosis ke tak, because kadang-kadang endometriosis ni kita tak nampak dengan scan, kita terpaksa buat laparoskopi untuk diagnose, dan kita rawat daripada situ. Okay, so senggugut adalah satu symptoms yang general, tapi kita tengok dia punya spektrum dia. Okey. Seterusnya ialah Miss Syazad. Assalamualaikum doktor, boleh jelaskan tentang persediaan rahim sebelum prosedur FET? Apakah makanan yang dapat membantu untuk ketebalan rahim? Okey. So sebelum FET, untuk rahim, ya, selalunya apa yang kita buat ialah kita akan bagi ubat estrogen. Okey, selalunya Progynova lah yang punya brand. Okey, so dia adalah ubat makan pil, ya, you makan 1 biji 3 kali sehari untuk tebalkan dinding rahim. Okey, dari segi pemakanan, okey, kita basically tak ada banyak pemakanan yang kita kata makan makanan ni nanti dinding rahim tebal, tak. Okey, ramai yang ingat doktor, so saya kena makan soya, okey, sebab soya ada banyak estrogen, jadi saya nak tebalkan dinding rahim saya. Tak, sebab kalau nak makan soya kena makan berbakul-bakul untuk dapatkan jumlah estrogen yang tinggi sampai kat rahim. Okey, so selalunya yang penting adalah ambil ubat tu, itu saja, sebab bila ubat tu 3 kali sehari, ramai yang terlupa yang tengah hari tu. Okey, so apa yang saya galakkan adalah pasang alarm kat phone. Okey, pastikan dalam handbag tu ada ubat tu, sebab selalunya terlupa, okey, yang tengah hari tu selalunya. So dan bila tak makan ubat dengan religiously orang kata, ataupun dengan baik, dan dinding rahim tu mungkin tak tebal yang kita harapkan. Okey, ada tak makanan yang untuk dielakkan? Sebab dari segi medical kita tend to just say makan-makan yang sihat, banyakkan buah, banyakkan sayuran, kurangkan gula, ya. Kita tak adalah kata tak boleh makan yang ni, tak boleh makan nenas contohnya, dia tajam, tak. Kita tak ada mitos yang tu, yang tu tak applicable. Okey, sebab apa yang kita makan akan pergi kat perut, dia tak pergi terus kat rahim. So kita kena faham dekat situ. Okey, alright. So seterusnya ialah Afisah, hai doktor, kalau period berpanjangan lebih 2 bulan tapi bukan sebab endo, risiko tinggi ke untuk kanser? Basically yes, kitaran haid memainkan peranan yang penting, especially kepada dinding rahim, especially kepada kanser rahim. Okay, so kita basically kalau period tu panjang sampai 2 bulan, kita nak tahu kenapa period ni panjang. Okay, selalunya endometriosis tidak mengganggu, tidak menyebabkan period panjang macam tu. Dia boleh menyebabkan senggugut, okey, tapi jarang dia menyebabkan period panjang. Adenomyosis yes boleh, okey, di mana rahim tu bengkak, menyebabkan period tu panjang ataupun darah berketul-ketul, ya. So kena check kenapa period ni panjang, kenapa dia sampai 2 bulan. Ini adalah tak normal. Dan kalau sometimes doktor terpaksa buat ambil sampel dinding rahim tu, tengok bawah, hantar makmal, tengok bawah mikroskop ada tak masalah dinding rahim yang tidak sihat, okey, dan kena rawat daripada situ. So kita tak boleh biarkan saja pendarahan yang panjang macam ni. Kita kena tahu apa sebabnya. Adakah disebabkan hormon, adakah disebabkan dinding rahim yang tak sihat, adakah disebabkan adenomyosis ataupun fibroid, okey, dalam dinding rahim tu. So daripada situ kita boleh rawat, dan insya-Allah kita boleh kurangkan risiko kanser. Okey. Seterusnya ialah Puan Nurul Nabila. Doktor, di klinik dah scan dan tidak nampak ovary saya ada cyst atau fibroid, tapi dia bagi Yasmin sepanjang follow up. Okey. So basically Puan Nurul Nabila dah check, ya. So
dari segi situ. Okay, dan basically I think kalau lah tak ada apa-apa isu, dia bagi Yasmin untuk betulkan kitaran, teruskan follow up tu, okay, and dan tengok selepas makan Yasmin kitaran tu normal ke tak, okay, and then kita act daripada situ. Okay, pastikan yang scan tu adalah scan perut dan scan vagina ataupun scan transvaginal tu, okay? Sebab kadang-kadang kita buat scan perut kita tak nampak ovary, okay? Sebab kalau kita nampak, contohnya kalau pundi kencing dah penuh baru kita nampak, tapi selalunya kita galakkan buat juga transvaginal scan, sebab dan kita boleh nampak ovary tu dengan lebih dekat dan lebih tepat. Okay, alright. Soalan kuis. Apa soalan kuis kita malam ni? Okay, senang je. Okay, wanita yang PCOS mempunyai risiko kanser jenis apa berbanding wanita yang tidak mempunyai PCOS. Okay, so siapa yang boleh jawab paling cepat, dia boleh admin akan identify, dan insyaAllah kita akan hantar bioselenium, adalah sejenis suplemen untuk sperma, zinc dan selenium untuk bantu pergerakan dan motility sperma tersebut. Okay, so wanita yang PCOS dia mempunyai risiko untuk mendapat kanser apa? Ovary ke, rahim ke, cervix ke, ataupun payudara. Okay, yang paling common. Okay, alright. So tanpa kita teruskan dengan soalan Puan Nur Syuhada Ismail. Doktor, ya doktor, saya buang polip betul-betul after period dan next period tak datang-datang. Okay, so minta Puan Nur Syuhada jumpa dengan doktor untuk check balik what's going on, kenapa period tak datang. Nak pastikan dinding rahim tu kembali pada normal, ya, tak ada apa-apa isu, supaya kita tahu boleh bagi rawatan sekiranya perlu. Okey, Cik Bulan 91, salam doktor, maaf lari topik, saya perlu ambil Progynova 3 kali sehari, perlu ambil setiap hari masa yang sama kan, tapi terlupa 1 kali dan cepat-cepat ambil, jadi jarak masa dengan second dose tu pula dekat. Okey tak dok? So selalunya Progynova kita bagi 3 kali sehari. So by right, dalam 1 hari antara jarak ubat dengan dos yang pertama dengan dos kedua adalah dalam 8 jam, betul tak? Okay, 8 kali 3 24 kan. So basically bila makan Progynova adalah sejenis pil, maka dia bukanlah macam strict macam kita inject hormon, ya. So masih acceptable as long as makan. Okay, ada juga ramai yang tak makan tengah hari, so dia malam tu dia hambat sekali dua. Isunya kadang-kadang at one time body kita tak boleh nak absorb dia ada macam tahap tepu untuk absorb, so that's why kita spreadkan dose tu. Okay, so kalau terlupa ambil cepat-cepat, jangan terlupa lagi pasang alarm. Okay, kalau alarm telefon terlupa ataupun kita snooze ke dismiss, pasang alarm, encik suami suruh telefon setiap hari 3 kali sehari, pastikan makan ubat. Okey, seterusnya ialah Puan Siti Nurbaiksan. Assalamualaikum doktor, saya disahkan ada adenomyosis. Sekarang doktor di HUSM minta saya ambil Visan. Boleh ke ambil sekali dengan asid folik? Saya dah 10 tahun kahwin, masa belum ada baby, rancang bulan 5 buat IVF. Ya boleh puan, boleh je ambil folic acid tu, tak ada masalah. Okey, dia adalah suplemen. Okey, adenomyosis adalah sejenis keadaan di mana rahim tu bengkak sebab dia ada pendarahan antara otot rahim tersebut. Okey, so bila dapat period, pendarahan antara otot berlaku, maka rahim tu bengkak sebab darah tu tak boleh nak pergi tempat lain. Okey, so dia adalah satu situasi yang mencabar. Minta puan kuatkan semangat. Okey, dan insyaAllah semoga perjalanan puan dipermudahkan. Okey, seterusnya ialah Puan Fatihah Arifin. Doktor, saya selalu rasa berdenyut yang perlahan dekat bahagian bawah perut dalam rawatan hormon dengan dok. Oh okey, so nanti kalau kita jumpa, okey, kalau puan jumpa dengan dok, minta puan explain macam mana rasa berdenyut tu. Sometimes kita lebih susah nak
kadang-kadang kita dah buat scan, kita dah periksa, semuanya normal. So sometimes kita tak boleh nak explain kenapa ada rasa berdenyut. Ramai juga yang cakap rasa macam ada cocok kat dalam. Susah juga nak tahu exactly. Kalau kita scan semua normal, susah juga. Kita tak boleh nak tahu kenapa ada rasa tu. But then tak adalah kita kata itu bukan rasa yang betul ya. So maybe perlu pemantauan and then tengok dari masa ke semasa apa yang menyebabkan rasa ni lebih kerap berlaku. Contohnya adakah sebab pemakanan, buang air besar atau buang air kecil contohnya ya. Kalau pernah buat operation, adakah disebabkan oleh parut kat dalam ya, yang menyebabkan tak selesa. Okay, so those antara yang kita boleh think about lah, but sometimes kita tak boleh nak tahu kenapa. Okay, dan Puan and Izzatul Syazwani, salam doktor, nak tanya metod mana yang kita boleh cuba untuk planning for pasangan yang baru berkahwin. Metod mana yang kita boleh cuba untuk planning? Maksudnya planning untuk mengandung ke planning untuk tak mengandung? Okay, kalaulah planning for pasangan baru berkahwin, mungkin tak nak mengandung lagi contohnya, okay, dan ada banyak cara, okay, cara yang boleh ambil. Yang paling selalu ramai orang ambil adalah ambil pil, okay, pil perancang. Dia adalah jenis hormon. Tengok juga berapa lama yang merancang tak nak kahwin, bukan tak nak kahwin, tak nak mengandung. Dia tersasul. Kalau pil dia macam untuk setahun, mungkin pil tu that's fine, okay. Tapi kalau untuk sampai 5 tahun, 3 tahun, dan maybe kita ambil IUCD, ambil implant, ataupun ambil method yang long term punya, okay, injection ya. Tapi injection every 3 months lah, okay. Tapi kebanyakan sekarang ni apa yang saya galakkan untuk pasangan yang plan untuk tak nak mengandung lagi adalah first kali check dulu fertility you macam mana, dari segi lelaki, sperma, check dulu result telur, buat scan, semuanya okey, rasanya semuanya tak ada apa-apa isu dan mungkin boleh merancang. Tapi sebab isunya ialah bila kita kahwin, especially sekarang ni usia wanita, bila kebanyakan wanita bila berumah tangga dah late 20s, so selalunya kita tak galakkan untuk perlambatkan mengandung, sebab kita risau nanti kalau bila ada isu dengan ketidaksuburan and then faktor usia come into the picture ya, dan bila nak mengandung ada kesukaran. So selalunya kalau boleh terus mengandung, but setiap pasangan berbeza. Okey, setiap situasi berbeza. Ada yang nak belajar dulu ataupun nak stabilkan ekonomi, tapi kena bincang, kena fikirkan betul-betul, sebab usia ialah bukan sesuatu perkara yang kita boleh undo ataupun unclock ya. So general advice adalah maybe check dulu kesuburan, check dulu buat rawat kalau semua okey dan maybe then that's fine. Tapi kalau ada isu dengan ketidaksuburan, result telur dah kurang, dan selalunya kita galakkan percepatkan mengandung rather than tunggu dulu. Okay, so hopefully that's answer the question. Okay, Puan Arif Safi, salam doktor, berapa nilai AMH yang normal untuk umur 30 tahun? Alamak, saya tak buat graf. Tengok basically selalunya kita akan gunakan picomole. Okay, tak silap saya dia antara macam 18 picomole macam tu, tapi encik boleh guna Google, okay, tengok sebab AMH tu dia berkait rapat dengan usia wanita, okay. Tengok grafnya warna hijau AMH level kalau dekat Google tu ada, and then tengok usia wanita tu berapa level tersebut, okay. So tapi kita kena faham ya, AMH ni adalah ukuran, adalah hormon yang dikeluarkan oleh semua telur-telur yang ada di dalam ovary, okay. So dia adalah quantitative measurement, berapa telur tu. Kualiti telur tu berkait rapat dengan usia wanita, okay. Usia telur tu sama dengan usia wanita, okay. So kita tahu kualiti telur dengan usia berkait rapat. So bila kita biarkan, okay, ataupun usia 35 ya, so telur tu adalah usia 35 tahun, okay. So bila lebih berusia, kualiti telur akan menurun.
walaupun AMH dia normal, but then kita tahu kualiti tu akan menurun. Jadi kita tak boleh just ambil AMH normal tu dan that's fine, tak ada masalah. Kita kena ambil faktor usia wanita juga. Okay, so that's why kalau usia wanita 40, AMH dia normal untuk 40 tahun contohnya, ataupun AMH dia tinggi, tak semestinya dia akan translate sama dengan wanita yang usia dia 30 tahun. Okay, contohnya lah AMH wanita tu pada usia 40 tahun dia tinggi, ya, tapi kualiti telur dia masih adalah kualiti usia 40 tahun punya telur. So dia tak direct macam tu. Okay, so ada banyak faktor yang perlu diambil kira. Okay, so mohon puan dengan cik untuk bincang dengan doktor dari segi implikasi level tu, sebab ada juga yang pergi pergi kat lab ambil darah, that's good. Okay, tengok AMH tu, tapi yang kita takut adalah false reassurance. Maksudnya level okay, tak apa, boleh tunggu lagi. Tapi ada banyak faktor-faktor yang lain yang kita kena tengok juga untuk membuat keputusan. So kita galakkan bincang dengan doktor supaya kita dapat membuat keputusan yang terbaik, okay, dari satu konsulti. Alright, okay. Seterusnya adalah Linda Ghazali. Dok, silap. Seterusnya ialah Puan SYFFIZ. Salam doktor. Kalau cocok Lukrin, efek dia memang badan akan rasa panas ke? Ya, betul. Kerana Lukrin tu basically dia akan suppress hormon estrogen, ya. So dia menyebabkan ovary kita tak aktif ataupun ovary kita tidur. Jadi kita dapat macam premenopausal punya symptoms. Okay, so premenopausal punya symptoms adalah di mana kita dapat hot flushes, ya. Kita dapat rasa macam tiba-tiba panas tak menentu, kulit kita kering, ya, vagina kita kering, ya, sakit-sakit badan, ya. Selalunya bila Lukrin kita bagi untuk sebulan, the first injection tu maybe tak teruk, mungkin kedua ketiga that's when the effect in. Ataupun kalau kita ambil Lukrin yang untuk 3 bulan sekali, dos yang tinggi tu, setengah wanita dia boleh merasa side effect Lukrin tu, dia macam dapat premenopausal punya symptoms. Okay, so yes, boleh menyebabkan kita rasa panas. Okay, alright, so kena bincang dengan doktor berapa lama nak ambil Lukrin. Okay, adakah Lukrin ni jenis yang sebulan sekali ataupun adakah yang 3 bulan sekali. Okay, alright, okay. Sebab yang 3 bulan sekalinya selalunya dos dia lebih tinggi, ya, berbanding yang sebulan sekali. Cuma dia leceh sebab kalau sebulan sekali, setiap bulan kena datang ambil injection. Tapi yang saya nampak mereka yang ambil untuk sebulan sekali tu, dia punya simptom dia lebih tolerable compared to yang ambil untuk 3 bulan sekali. Okay, so bincang dengan doktor. Alright. Seterusnya adalah Puan Linda Ghazali. Dok, satu lagi soalan, boleh dok? Hihihi. Boleh, tak ada masalah. Normal ke dok bila kita nak period akan rasa bengkak dekat breast? Terima kasih. Ya, betul, boleh. Okay, rasa macam breast kita rasa tak selesa, sensitif, sakit, ya. Tapi kita pantau, kita buat self examination dan kita tengok betul ke sakit ni nak dekat period, ada tak kaitan dengan kitaran, dan that's fine. Okay, so dan tak ada masalah dekat situ, that's normal. Okay, seterusnya ialah Miss Shazai. Doktor, boleh ke pesakit PCOS at the same time ada endometriosis? Ya, boleh. Okay, so ada ramai juga yang kita nampak ada endometriosis, pada masa sama dia ada PCOS. Okay, so endometriosis tu adalah dia basically adalah dua patologi ataupun dua keadaan yang berbeza tapi boleh berlaku. Walaupun selalunya kita tend to ambil satu diagnosis, tapi banyak juga wanita yang ada endometriosis pada sama dia ada PCOS. Okay, alright, so I think kita akan buat satu lagi soalan. Cik Bulan 91. Hehehe, ya, betul-betul. Doktor baru pasang alarm, saya tengah prepare untuk IUI. Adakah apa-apa doktor cadangkan ATM sekarang CD 11? Boleh cadangkan ATM tu apa? Oh. Alright, sorry Puan, saya tak berapa faham. Okay,
So yes, pasang alarm, alarm yang paling bagus, minta suami pun pasang alarm kat phone dia. So bila setiap kali nak makan ubat ataupun terlupa, suami pun boleh ingatkan. Okay, alright. Doktor bila waktu sesuai ambil folic acid. Okay, folic acid dia boleh ambil bila-bila. Ramai yang ambil selepas makan, tetapi ramai yang terlupa, especially bila nak ambil pagi. So bila kita galakkan ambil adalah lepas gosok gigi, ada botol folic acid tu kat tepi katil dengan ada air sikit minum. Okay? Sebab selalunya kita tengok kajian menunjukkan kita akan tidur pada waktu yang lebih kurang sama. Mungkin lari 1-2 jam, okay? Tapi kita akan tidur pada lebih kurang waktu yang sama, dan masa tu kita associatekan ambil folic acid selepas gosok gigi. So kita akan gosok gigi kan, so mesti ambil folic acid. So bila lepas gosok gigi ambil folic acid. Kalau kita ambil folic acid pagi, selalunya kita terlambat lah, kita terlupa lah, kita in a rush. So dan that's why kita terlupa. So kita galakkan ambil malam selepas gosok gigi contohnya, sebab kita ada rutin yang lebih baik. Bagi mereka yang kerja shift, yang itu ada cabaran sedikit, so pastikan ada folic acid dalam handbag, ada dekat dalam dekat dapur. So mungkin ada beberapa botol folic acid untuk ambil pada masa kita teringat. Okay, so of course pasang alarm tu yang penting. Alright, so I think kita dah sampai kepada penghujungnya. Okay, so soalan tadi PCOS, wanita yang di PCOS, dia ada risiko untuk mendapat kanser rahim, especially because dinding rahim dia tebal kerana period tak datang, maka dinding rahim tu tak ditukarkan pada waktu yang keram. Okay, so pemenangnya adalah Shanawiyah MDZIN. Okay, so minta pemenang ni minta DM saya, DM tepi, DM tengah, untuk saya nak dapatkan alamat dan phone untuk hantar Bioselenium. Okay, oh ATM at the moment sebab saya ingat ATM mesti ATM sorry. Okay, so tadi puan ada bertanyakan pasal ATM tadi tu kan, yang pasal IUI tadi tu, mana dia? Okay. So basically sorry so baru saya faham. Ya betul, saya baru pasal alarm, saya tengah prepare untuk IUI. Ada ke apa-apa doktor cadangkan buat masa ini? Basically makan-makan yang sihat, healthy lifestyle, itu saja yang kita galakkan. Okay, teruskan rawatan. Okay, dan kita tengok daripada situ. Okay, Puan Cik bulan 91. Alright, so I think it's a wrap. Okay, so terima kasih dapat luangkan masa. InsyaAllah kita akan do this every Saturday night. Okay, soalan-soalan yang saya ada, beberapa lagi soalan yang saya tak dapat jawab. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So saya akan jawab masa offline. Okay, so saya akan hantar sebagai feed dalam Insta untuk jawab soalan-soalan ni. Mohon pemenang untuk DM saya untuk kita hantar suplemen Bioselenium. Sekian saja dari saya. Okay, insyaAllah mohon maaf apa-apa yang kurang, apa-apa yang tersilap, especially nama salah baca ke, salah eja, tak faham ATM. Okay, so dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Sabtu 9 malam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.